mukadimah yang buat kita rasa berdebar takut juga ya. Tapi penting untuk kita pakai ilmu yang sedalam dan seprofesional mungkin. Betul. Kita fikir semua mitos, kita nak fakta saja untuk membantu kesihatan kita bersama. Baik, kita akan bersama dengan pakar bedah otak dan saraf, Dr. Nur Faizal Ahmad Bahuri. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama dengan kami, dan pastinya sebelum permulaan kita nak berkongsi tentang sawan maupun epilepsi, yang diserang adalah bahagian otak. Betul. Maknanya anatomi otak ni sangat penting untuk kita faham di bahagian mana yang diserang jika berlakunya kondisi epilepsi. Mungkin doktor nak kongsikan terlebih dahulu. Okay. Untuk permulaan, saya nak jelaskan apa beza sawan dan apakah beza epilepsi. Sawan ini adalah manifestasi serangan elektrik daripada otak. Kondisi lah. Kondisi. Dia satu kondisi. Jadi bila ada gangguan elektrik di otak, manifestation dia adalah sawan. Okay. Sawan ini mungkin pergerakan pada sebelah tangan, sebelah badan, ataupun mungkin pesakit boleh pengsan. Ya. Ada pesakit yang sedar diri semasa mengalami sawan itu. Okay. Dalam definisi epilepsi pula, bila berlaku dua sawan tanpa stimulus, maksudnya kita tak tahu apa dia punya puncanya, maka yang itu dipanggil epilepsi. Dua attack dalam masa 24 jam tanpa provokasi. Maksudnya dia berlaku tiba-tiba. Okey. Ya. Jadinya epilepsi adalah satu penyakit. Sawan adalah satu kondisi, tanda, gejala. Dia punya pergerakan semula. Ya. Okay, jadi yang sebetulnya apa yang bermula akarnya adalah genetik ataupun cara hidup ke? Sebab kan tadi mungkin ada kaitan dengan gula, dengan elektrolit semua tu. So jadinya masalah sawan ini berpunca disebabkan oleh satu gangguan elektrik di dalam otak. Apakah punca-puncanya? Boleh terjadi, nombor satu, untuk di dalam golongan dewasa ini adalah jangkitan kuman. Itu yang nombor satu. Sama ada jangkitan kuman bakteria ataupun jangkitan kuman virus. Ya. Dan tanda nombor dua, punca nombor dua adalah kecederaan otak. Hentakan ke otak, sama ada terjatuh ataupun aksiden. Bila berlaku gegaran, ada sel-sel otak yang terganggu. Dan bila dia network ini terganggu, dia boleh mencetuskan satu macam ribut elektrik dalam otak, menyebabkan fungsi otak tu gagal. Okey. Bila kita cakap tentang penyakit epilepsi ni, maknanya ianya dah dikategorikan, didiagnosis lah daripada doktor kepada pesakit tersebut mereka ada epilepsi, dan selalunya ia akan berulang. Bila dah pernah kena serangan sekali, ia boleh berulang lagi. Apa yang menyebabkan keadaan itu? Bila kita tak tahu kan, epilepsi macam tadi doktor kata, tak tahu apa trigger, tak tahu apa punca. Jadinya bila seseorang itu mengalami sawan, kita kena pastikan adakah kita boleh jumpa puncanya. Sebab bila kita boleh jumpa punca, kita boleh rawat. Kita boleh elakkan. Ya, kita boleh, bagi contoh untuk golongan dewasa ni, yang saya selalu lihat di klinik adalah disebabkan oleh pendarahan di otak ataupun ketumbuhan. Jadinya bila puncanya kita sudah tahu, kita boleh rawat melalui pembedahan ataupun antibiotik sekiranya ada jangkitan kuman. Bila kita dah buat siasatan semua tak jumpa, maka kita boleh kategorikan sebagai epilepsi, dan rawatan yang akan diberikan adalah ubat anti sawan. Jadi dia ada mungkin kategori lah doktor. Kadang-kadang tengok reaksinya mungkin ada yang keluar berbuih ataupun yang hanya menggeletar saja macam pingsan. Jadi adakah setiap respon itu adalah petanda yang berbeza? Ya. Sebagai contoh, macam semalam saya ada seorang kanak-kanak berumur 12 tahun yang percakapannya sangat matang, dan beliau mengatakan dia boleh tahu bila akan datang sawan. Dia boleh rasa. Ya, dia boleh rasa. Jadi ini dia kata kaki akan mengejang dan pergerakan kaki itu tak terkawal, naik ke bahagian badan dan tangannya begini. Dan bila kita krem, kita pernah krem kan? Krem kaki sakit bila dia kejang tu. Jadinya dia berada dalam keadaan sedar diri waktu tu. Jadi yang itu kita panggil focal seizure, sawan yang focal, tidak mengganggu tahap kesedarannya. Jadinya bila dia telah diajar, sekiranya berlaku
kondisi begitu untuk baring dan menyelamatkan dirinya sendiri berbaring ke posisi. Ya. Tetapi ada sesetengah pesakit yang terus pengsan. Jadi itu adalah satu kondisi yang bahaya. Mungkin kalau semasa melintas jalan kan membahayakan dirinya dan orang lain. Sebab dia tak tahu bila boleh datang keadaan-keadaan sebegitu. Okey, ada beberapa jurnal yang menunjukkan macam kita perlu ambil masa, kita perlu ambil tahu sebelum tu makan apa. Maknanya sejarah kita punya lifestyle sebelum terkena sawan supaya kita ada rekod siap-siap untuk mengetahui pattern tu. Adakah ianya valid? Ya. Itu adalah satu perkara yang kita selalu nasihatkan kepada pesakit dan waris pesakit. Ini kerana sawan itu boleh ada pencetusnya. Sebagai contoh, sekiranya kita tengok di media international, terutama di British media, dia ada keluar satu disclaimer. Dia kata ini adalah video flash fotografi. Sekiranya mengalami epilepsi, sila alihkan pandangan. Jadi flash fotografi itu boleh trigger. Sebab ada sesetengah pesakit yang amat sensitif foto matanya, boleh menyebabkan sawan. Apa yang telah dilakukan oleh British adalah untuk sebagai awareness kepada memberi kesedaran lah kan. Selalunya dalam jangka masa 3 hingga 5 minit kan. Kesan trauma juga ada efek. Ya, betul. Sebagai contoh, kita ramai pembonceng motosikal. Jadi bila berlaku kecederaan, jatuh, kepala terhentak, pesakit boleh mengalami sawan. Maknanya bukan secara terus tetapi selepas mungkin. Baik, kalau misalnya kata faktor genetik atau keturunan dia. Jadi macam mana kita boleh mengelak? Misalnya kata kalau tengok setakat umur sekian tak pernah kena pun. Jadi adakah ada kemungkinan tu macam mana untuk kita tahu? Hubungan genetik hubungan genetik ni dia berasal daripada kecil lagi. Jadinya bila kita bercerita berkenaan dengan golongan dewasa yang mempunyai sawan, kemungkinan besar dia sudah mengalami sawan daripada kecil lagi. Cuma fasa itu tidak dikenal pasti. Ya. Okey, faham. Baik, kita ada otak di depan ni. Mungkin kita nak tunjukkanlah secara lebih kurang. Serangan tu mungkin di bahagian mana yang selalunya untuk kita lebih faham. Seperti apa yang kita boleh nampak ni, dia ada satu kawasan yang merah ini untuk penonton di bahagian depannya. Untuk merah dan biru di belakang. Yang ini adalah kita panggil kawasan motor area, mana kawasan yang merah itu mengawal pergerakan tangan, badan, muka dan sebagainya. Dan bahagian biru itu adalah bahagian yang memberi deria rasa kepada bahagian badan itu sendiri. Macam sekiranya ada kecederaan di bahagian-bahagian berikut, kemungkinan besar tangannya keras, kejung, begitu. Dan ada pesakit yang mungkin boleh merasakan tangannya sensitif. Jadinya bergantung kepada siasatan, apakah di manakah punca serangan epilepsi itu. Adakah simptom itu dapat dirasai terlebih dahulu? Contohnya kekebasan tangan yang begitu kerap, ataupun mungkin kita selalu pengsan tanpa sebab hitam, kerap muntah? Tidak. Itu lebih bahaya jadinya. Nombor satu simptom sawan adalah pergerakan tangan badan yang tidak terkawal dan boleh mengganggu tahap kesedaran. Jadi mungkin dia terjatuh dan sebagainya. So bergantung pada orang tu. Kita di Facebook tanya, mungkin bahasa perubatan kan. Kalau kepala macam otak ni masuk angin ke, ada efek ke? Otak masuk angin tu macam mana? Itulah persoalan. Apa yang saya selalu tengok. Perubatan ada. Apa yang saya selalu tengok, pesakit-pesakit yang mengalami kecederaan kepala mendapat retak di otak. Jadinya angin boleh masuk ke dalam otak menyebabkan sawan. Jadinya bila kita katakan statement itu benar. Maknanya ada kemalangan pernah berlaku, kondisi pernah berlaku dan mungkin ada kemungkinan risiko itu dan ada. Tempoh berlaku sawan ini dalam masa 24 hingga 48 jam. Selepas kemalangan itu. Maknanya kalau selepas tempoh itu tidak ada
maknanya disahkan sebagai lain lah. Mungkin kondisi epilepsi lah yang betul. Kita kena siasat. Kalau mungkin yang melibatkan orang stroke, kena mungkin ada darah bekung semua tu akan memberi juga potensi untuk berlaku sawan. Betul. Ini disebabkan darah di dalam otak itu yang tidak sepatutnya berada di situ, ya, boleh mengganggu jalinan elektrik di dalam otak, menyebabkan gangguan. Okey, baik. Kita bersama dengan Dr. Nur Faizal, sebenarnya selaku pakar bedah otak, maknanya pernah melalui pembedahan yang dilakukan disebabkan sawan ataupun epilepsi ini. Adakah itu antara rawatan yang disarankan kepada mereka dan bagaimana tahap yang diperlukan sehingga perlu pembedahan, Doktor? Terdapat 30% pesakit yang mengalami epilepsi yang tidak boleh dikawal dengan ubat. Jadi kita dah makan berbagai jenis, biasanya 3 jenis ubat, dan sawan itu tidak terkawal dan mengganggu kehidupannya. Mungkin tidak boleh berfungsi, tak boleh keluar. Jadi dalam 30% ini, bila kita boleh cari punca sawan dan punca itu boleh dibedah, kita boleh cadangkan pembedahan otak untuk mengeluarkan fokus sawan itu. Dan dalam 75%, dalam 30% itu berjaya untuk dirawat dan boleh dikurangkan kesan sawannya. Bagi bapa yang risau mungkin anaknya ada pengalaman, jadi yang terbaik mungkin menjaga apa, Doktor? Pemakanan ke atau apa? Okey. Nombor satu, bila pesakit mempunyai sawan ataupun epilepsi, pemakanan ubat menghalang sawan itu penting. Sebab bila kita terlepas makan ubat, sawan itu boleh datang lagi. Dan kita biasanya di dalam bidang perubatan kita kata tidak ada penyelesaian lah di dalam penyakit epilepsi ini. Yang boleh kita buat ialah kawal. Ya. Jadi kita tahu triggernya apa. Betul. Jadi bila kita dah tahu kena makan ubat, kita jangan skip ubat. Kemudian dapatkan rehat yang sepatutnya, yang baik, cukupkan tidur, cukupkan pemakanan supaya otak itu tidak stres dan boleh berisiko mendapatkan baik. sawan. Satu pandangan dan juga buah fikiran yang cukup padat pengisiannya dengan bagaimana untuk kita faham perbezaan sawan dan epilepsi. Dr. Nur Faizal Ahmad Bahuri, pakar bedah otak dan saraf, berkongsi dengan kita pada hari ini. Tapi perbincangan kita tidak terhenti di sini kerana kita akan ada satu demonstrasi menunjukkan bagaimana sebenarnya Dr. Syarul Nizam akan kongsikan apa yang perlu kita lakukan jika boleh kita tak nak menjadi penyebab kadang-kadang teruklah mudarat. Kadang kita ni mungkin hanya dengar-dengar saja, kita pun ambillah sudu ke apa semua letak di situ, timbang memberi konsiderasi. Perkara yang boleh dan perkara yang tak boleh untuk kita melayani kondisi sawan jika berlaku. Segalanya kita nanti di MHI.